ingati. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana, miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Sudah sunnah orang berjuang. Alami, 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 ilahi, 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 tibun nabawi, tibun nabawi. Hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah, halalan tayyiban. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Ilahi, ya Ilahi. Beratalah doa di langit luas, teguh harapan hati yang ikhlas, disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi. Anta Syafi, ya Ilahi, Anta Syafi, halalan tayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Apa khabar tuan puan hari ini, bapa ibu sekalian? Apa khabar? Bagaimana keadaan situasi kita di semua tempat ya, dalam keadaan aman-aman, damai? Bagaimana COVID-19 masih lagi nampaknya masih tak habis-habis lagi lah COVID-19 ni. Banyak dah negara-negara lain pun dah mula bangkit semula, hilang, bangkit, hilang, bangkit. Jadi apa sebenarnya di belakang COVID-19 ini? Satu konspirasi, satu perkara yang tak benar. Kalau kita kata tak benar, ya ramai yang meninggal. Dan orang yang meninggal pun orang-orang kenamaan juga banyak juga yang dah, ramai juga yang dah meninggal. Jadi apa sebenarnya COVID-19 ini? Jadi oleh sebab itu maka
kita kena yakin bahawa kuman, virus, bakteria sama ada datang daripada orang yang buatkah, ataupun dia terjadi dengan cara alami kah, ataupun kerana insiden-insiden yang tertentu, semuanya minallah, daripada Allah. Macam juga kita meyakini, ya Allah, apa juga rezeki yang kamu berikan, ya Allah, kepadaku pada hari ini daripada dirimu atau melalui makhlukmu, semuanya sebenarnya datang daripada-Mu, ya Allah. Itu dia akidah tu. Jadi oleh sebab itu maka kita belajar, kalaupun virus apa pun, sama ada virus datang daripada burung kah, datang daripada monyet kah, datang daripada manusia kah, datang dalam penciptaan manusia di dalam laboratorium kah, ataupun apa juga, bila dia sudah sampai di luar ini, sudah terkena kepada orang itu dengan izin Allah. Kalau tak dapat izin Allah, maka bencana-bencana ataupun perkara-perkara lain sudah pasti akan tertahan dan tidak ada siapa yang boleh membawanya. Itu adalah dengan izin Allah. Begitu juga dengan sihir, santet, guna-guna dan juga menggunakan apa-apa juga keilmuan dengan menggunakan tenaga kesaktian, kesemuanya berlaku dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Jadi oleh sebab itu maka yang kita perlu bincangkan di sini ialah bagaimana kita membuat shield. Ya, kita buat shield, kita membuat perisai supaya jangan kena dengan sebarang sebarang daripada unsur-unsur jahat itu mengena pada kita. Itu diajar kita pada setiap pagi membaca 3 kali qul a'udzu birabbin falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca 3 kali. Jadi ketika kita baca 3 kali di lepas solat subuh dan waktu asar tu, Allah melindungi kita. Allah melindungi kita. InsyaAllah yakin dengan Allah SWT. Sebab apa? Sebab itulah janji. Ya, itulah. Oleh sebab itu maka mari kita berpegang dengan kalimah tauhid dan kita meyakini bahawa tidak akan berlaku tak akan bergerak satu benda, satu objek, satu apa juga tanpa izin Allah. Itu yang Pak Haji nak sampaikan awal-awal dulu. Jadi itu adalah yang kita sebutkan, ya, tentang COVID-19. Dia hanya boleh berlaku dengan izin Allah. Jadi sebab itu siapa yang kita nak minta? Allah yang kita nak minta sungguh-sungguh dengan Allah. Oleh sebab itu kalau ada doa-doa yang Nabi ajar, doa-doa maksur, baca dengan yakin, baca dengan yakin sampai Allah Ta'ala turunkan kekuatan daripada pembacaan tersebut. Jangan kita baca sekali, kita nak tiba-tiba benda itu berlaku, ya. Jadi sebab itu wirid menghasilkan warid, melahirkan kekuatan. Wirid itu adalah mempunyai kekuatan, solat itu mempunyai kekuatan. Tetapi kalau kita baru hari ini saja kita buat, sama kita ambil herba lah kita makan. Hari ini kita nak sembuh hari ini, mana boleh gitu, ya. Dosisnya itu harus cukup, harus bersabar, istiqamah, fokus, taat, fit. Fokus, istiqamah, taat. Jadi baru dia nak jadi. Jadi herba pun macam tu juga. Kalau orang tu nak makan herba, nak sembuh hari ni, nak tengok sembuh hari ni, tak adil lah. Nak jadi penyakit tu bertahun-tahun, nak makan herba, nak sembuh hari ni. Kalau makan ubat kimia sudah 10 tahun, berkantung-kantung ubat, tidak pun dia rasa itu sesuatu yang dah lama. Tapi kalau herba, kenapalah Pak Haji tak sembuh-sembuh lagi? Baru seminggu makan obat. Kenapalah Pak Haji? Padahal sudah ada yang sembuh daripada 5 simptom yang ada pada dirinya, 3 sudah hilang, tinggal 2 simptom lagi. Tapi ya, yang namanya manusia nak cepat-cepat. Nak cepat-cepat. Itu di antaranya. Baik. Oleh itu maka pada hari ini, ya, banyak baca soalan-soalan ni. Ada 10 soalan. Mugi-mugi selesailah 10 soalan ni dijawab dengan izin Allah. Soalan yang pertama, Tuan Haji nak tanya, omega 3 soft gel itu ibu hamil boleh guna atau tidak? Omega 3 soft gel boleh guna atau tidak? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh guna? Kan omega 3 soft gel itu bagus untuk pembentukan otak anak di dalam kandungan. Ya, mungkin
kita takut nak guna, takut jadi bleeding ni, takut jadi darah itu cair. Tidak. Dosis yang ada, omega 3 soft gel yang ada dalam pasaran yang kita jual, yang HPA International Center ini jual, itu dosis yang cukup-cukup, tak sampai darah jadi encer, tak sampai darah itu jadi cair, tak sampai jadi bleeding kerana banyaknya omega 3, tak jadi. Yang jadi bleeding itu yang makan ubat-ubat pencair darah yang kuat, heparin misalnya, ambil daripada hati babi. Yang ini omega daripada ikan ni ada kandungannya tak banyak, tapi sesuai cukup, betul-betul imbang dengan tubuh badan manusia. Jadi oleh sebab itu maka kita ambil itu, jangan risau. Apatah lagi kalau ambil dalam bentuk kapsul omega 3. Kapsul omega 3 tu bagus sekali. Bagus bagi kepada anak kita, supaya anak itu cerdik, pintar. Anak yang cerdik, anak yang pintar itu akan jadi anak yang soleh, insya-Allah. Jadi oleh sebab itu bagi omega 3 atau mega 3. Mega 3 itu untuk anak-anak, sebab kesemuanya ada di situ. Dia tidak buang minyak omega saja, tetapi mempunyai semua khasiat mineral yang ada di dalam bubuk daripada ikan tenggiri biru. Itu yang penting. Itu yang penting yang kita berikan. Jadi ibu boleh tak ambil omega 3? Boleh. Kalau ambil omega 3 soft gel boleh tak? Boleh. Malah dicadangkan, supaya kerana banyak sekali terjadi orang yang hamil ada darah tinggi, darahnya kental. Bahaya juga. Orang yang hamil ada darah tinggi, bahaya. Jadi oleh sebab tu ambil omega 3. Dan jangan salah faham omega 3 ini. Omega 3 ni ada dua yang penting, DHA dan EPA. DHA ini adalah untuk otak, EPA untuk jantung, otak dan juga jantung. Tetapi kalau kita ambil omega ini, dia akan berikan fungsi kepada 4 fungsi utama: otak, jantung, kulit dan organ reproduktif. Jadi oleh sebab itu kenapa kulit jadi cantik? Kerana ada omega 3. Kenapa kulit anak itu jadi cantik? Kerana ada omega 3. Betul tak apa yang Pak Haji nak sebut ni? Kalaulah anak-anak itu diberi, ambil dia dengan soya, maka anak itu akan lahir jadi putih kulitnya. Kalau kita berikan dia dengan ibu hamil itu banyak minum soya, maksud Pak Haji, maka kulit anak itu akan jadi putih bila dilahirkan. Kalau ibu itu makan rebung, maka kulit anak itu gelap sikit sebagainya. Itu ada antaranya. Jadi anak itu mengikut apa yang kita makan. Jadi begitu juga orang yang ambil VCO. Cuba kita tanya ibu-ibu yang hamil ambil VCO, bagaimana keadaan anak yang dilahirkan? Kadang-kadang bidan pegang tu terlepas, licin sebab badan anak tu disaluti oleh minyak VCO. Begitu juga. Jadi kena hati-hati, kita tarik dia badan dia tu licin. Sebab apa licin? Sebab minyak VCO ibu yang ambil. Jadi anak minyak itu dia pergi kepada anak yang dikandungnya. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu omega itu akan menguatkan ingatan anak. Anak itu akan pintar, anak itu akan cerdik, anak itu akan, yang lebih penting ya, anak itu beri perhatian, itu yang sangat penting. Kalau anak itu tak beri perhatian, nanti dia tidak menurut perintah kita. Kerana apa? Sebab dia tidak menerima perhatian, tak menerima perhatian. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Selain daripada omega 3 yang kita dapat daripada omega 3 soft gel, kita dapat omega 3 kapsul, ni omega 3 dan mega 3 kapsul. Pak Haji nak sebutkan satu lagi untuk otak, jangan lupa. Itu dia MMS, Million Mineral Plus. Jangan lupa itu. Sebab apa? Ni ada berita baru. Semalam ketika Pak Haji duk buat rawatan, ada satu orang ya, abang Lan kita. Dia perlihat, apa khabar Abang Lan? Terima kasih kerana ikut. Pak Haji teruja sekali dengan ucapan Abang Lan ni. Sampai semalam ni duk fikir-fikir lagi. Sampai hari ni pun fikir-fikir lagi apa dia punya ucapannya. Abang Lan ni taklah tua sangat, tapi ya 40-an lebih lah, 40 berapa Pak Haji dah tengok, 46 kot, entah, lebih kurang begitulah. Maaf lah kalau salah di sudut umur ini. Cumanya
Pak Haji suka dengar Abalan kata dia minta dengan Allah sebelum dia meninggal dunia supaya Al-Quran itu dia boleh hafal. Masya Allah, abalan orang biasa saja. Orang biasa saja. Dia bukan dia ustaz, bukan orang mengaji ya, orang mengaji khusus bidang agama, tapi orang biasa saja. Tapi dia minta supaya Allah Ta'ala sebelum dia mati, Allah Ta'ala berikan kepada dia supaya dapat menghafal tulisan Al-Quran yang asal daripada Lauh Mahfuz itu, biar terkubur dalam dirinya. Allah, Pak Haji. Dan dia hafal, setiap hari dia hafal. Setiap hari dia hafal. Ni ucapan beliau, bukan ucapan Pak Haji. Katanya setiap kali dia hafal satu patah-patah perkataan itu, dia akan merasa lemah ataupun merasa sakit di dalam otak fikirannya itu, agak sikit sakit dia kata, sebab untuk ingat. Tapi lepas dia ambil MMP ini, maka dia kata dia kuat ingatan dia. Kuat ingatannya, dan bukan hanya takat kuat ingatan, tapi dia dah tidak mempunyai keletihan berfikir. Masya Allah. Pak Haji ni kalau boleh nak bagi free dekat semua orang, nak bagi free dekat semua orang, bagi orang semua boleh hafal Quran. Termasuk Pak Haji pun nak kena hafal Quran juga, insya-Allah, dengan izin Allah. Ya, jadi nak bagi semua orang boleh hafal Quran, dan kita berpotensi untuk hafal Quran. Tapi otak kita lupa, kita letih, kita lemah pemikiran kita ni. Kita nak marah saja hidup kita ni. Kita geram kadang-kadang ni, geram pada orang ni, geram orang ni, sebagainya. Kita harap untuk boleh buat kerja, dia tak mau buat kerja. Kita rasa macam tu. Tapi sebenarnya otak kita yang letih. Jadi bila kita ambil dia punya MMP ni, dia menguatkan otak. Abalan sebut, dia kata Masya Allah, dia melihat betul-betul dia punya kesan dia pada MMP ni. Walaupun mahal sikit, RM300 saja, RM300 takkan harga otak kita harga 300. Otak kita takkan harga 300. Ya, ahli berapa itu tak tahulah, kita tengoklah harganya berapa. Itu dia. Jadi kita boleh guna sikit-sikit saja. Cara guna dia, ambil sesudu, bukan sudu besar, sesudu tes madu lebah tu yang warna sudu putih. Sudu putih yang kecil yang untuk tes tu, besar lidi sikit lah. Jadi kita ambil, masuk dalam air suam pada waktu malam sekali, dah cukup dah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Nah, dan yang keduanya, ini menurut sumber asal, sumber asal, bahawa herba ni digunakan untuk hilang sakit lutut. Banyak juga, ramai orang mengadu sakit lutut, Pak Haji sakit lutut. Ada yang atas lutut, ada yang bawah lutut, ada yang di tepi lutut, ada yang sampai ke bahagian kaki, buku lali sampai di bawah tumit, sakit lutut saja. Bila Pak Haji tanya sakit lutut ni sebab dia punya berat badan yang berlebihan kah? Dia kata tak, berat badan dia memang dah duduk macam ni. Dia memang gemuk daripada dulu, tapi gemuk dulu dia tak sakit, tapi gemuk sekarang ni dia sakit, dia kata. Cerita dia memang macam tu. Bila kita kurang apa dia panggil HGH, Human Growth Hormone, ini kita kurang, tulang kita makin lemah. Jadi oleh sebab itu bila dia datang ke sini, Pak Haji bagi HGH. HGH. Jadi sabar. Dia perlu masa ya. Sebab dalam kajian mendapati bahawa orang yang usia 75 tahun kalau dia patah tulang memang susah nak menyantun semula. Tapi dengan HGH dia bercantum seperti dia remaja. Itulah pentingnya hormon HGH ni. Ya, penting. Jadi oleh sebab itu maka yang diresepkan, yang diberi cadangan oleh Kak Wan. Kak Wan, kita tengok dalam testimoni tu, dia bagi resep apa kepada orang sakit HGH plus dengan MMP. HGH tu 166 ke berapa harganya, tambah lagi 466. Lutut boleh kuat balik, boleh ingat balik, Al-Quran boleh mula hafal. Subhanallah. Kalau katakan sampai 2-3 ribu pun kita beli, kalau boleh betul-betul dia berkesan. Silakan cuba, insya-Allah. Jadi persoalannya, apakah omega 3 boleh guna pada ibu yang hamil? Boleh. Jadi yang soft je kita guna apa? 2 pagi, 2 petang, 2 malam. Cukuplah 6 itu.
tidak menyebabkan bleeding sewaktu dia melahirkan anak. Ini pengalaman panjang kita. Mula guna Omega Soft Gel ini pada tahun 2000. Sekarang sudah 20 tahun pengalaman kita, belum ada yang bleeding sewaktu dia nak bersalin, sewaktu dia bersalin. Cuma teori dia mengatakan kalau banyak Omega 3 akan bleeding. Ya, banyak mana? Berapa dosis yang kata banyak tu? Ini dia harus kena tengok juga dalam Omega 3 ni berapa mg dia, berapa berat dia. Jadi yang kita buat ni ukur elok-elok lah. 222 tu tak lebih, tidak kurang. InsyaAllah sudah pas untuk orang yang sudah pas pula untuk pas tu bahasa Indonesia, sudah elok lah pas tu bahasa Indonesia. Nanti ada pula orang-orang Indonesia tulis pula, dia kata Pak Haji, kami orang Malaysia tak faham bahasa Indonesia Pak Haji. Allah, itu tu ya, faham. Pas itu artinya sesuai. Itu di antaranya. Baik, itu dia. Yang ketiga soalan yang pertama, soalan baru pertama, yang ketiga lah. Yang kedua. Bismillah, salam. Salam Tuan Haji Guru Ismail Ahmad. Masya Allah, ini kenapa lah pula jadi ni. Saya Bran Hadoko dari Tegal, numpang tanya penangan untuk mata apa. Usia saya 43 tahun. Alhamdulillah. Terima kasih. Tahu orang Indonesia ni sering meraihkan orang. Dia kata ini guru saya lah, ini apa sebagainya ya. Betul lah kata Sayyidina Ali ya. Kalaupun berkata Sayyidina Umar, kalaupun anak kecil dia mengajar kepada aku satu ilmu, dia adalah guruku ya. Tawaduk sungguh ya. Ini bahasa-bahasa tawaduk. Ya, terima kasih Pak Bram Hadoko ya. Tentang mata ni, itu yang Pak Ji nak sebut tu. Dia sebenarnya di dalam pengobatan Islam kita, orang Islam itu sangat tinggi tentang pengobatan mata. Mata ini Masya Allah ya. Antaranya iaitu kita boleh menggunakan sesuatu yang bersifat sejuk. Kerana mata ni dia rosak, terkontaminasi kerana panas. Dia adalah daripada cahaya. Ya, ini usul dia daripada cahaya. Jadi bila dia daripada cahaya, maksudnya dia akan jadi pudar kalau dia menjadi panas. Jadi apa yang mendinginkannya? Mendinginnya, itu orang selalu gunakan sejenis buah yang warnanya biru, dipanggil blueberry. Begitu juga bunga yang berwarna biru dipanggil bunga telang. Bunga telang ni bunga orang buat nasi kerabu di Kelantan ya. Apa khabar Abang Mat? Apa khabar Kak Aja Maznah yang sedang berada dan sedang menyaksikan ni, apa khabar? Jadi doa daripada Pak Haji ni, alhamdulillah, insya-Allah ya. Syukur. Jadi mata ini dia adalah sesuatu yang kita kena guna, sesuatu yang dingin. Namun begitu, dengar betul-betul, ambil note ni, tulis. Sepanjang umur Pak Haji, dia nak capai 60 tahun ini, ada Pak Haji jumpa orang itu walau sudah tua masih lagi boleh membaca Al-Quran dengan jelas. Masya Allah, tanpa guna kacamata. Jadi bila kita tanya dia, apa amalan dia? Dia kata, saya sering menitiskan air zam-zam di mata kita. Baik, Pak Haji nak sebutkan bahawa air zam-zam itu, pergi beli saja air zam-zam tu ya. Di sini pun ada, dekat Pak Haji tu ada, harganya Ustaz Ahmad kirim itu RM95, Pak Haji jual RM100. Bukan nak jual bisnes air zam, tidak, cuma gembira sebab orang itu mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi kalau orang itu ubat tak mau sembuh, ambil air zam-zam, niat saja nak sembuhkan. Jadi begitu air zam-zam itu diisikan di dalam drop macam ni, isikan drop ini, bismillah, letak situ sambil kita niat itu penting. Niat apa? Ya Allah, terangkanlah mataku, insya-Allah
Guna setiap hari. Setiap hari Pak, gunakan setiap hari daripada air Zam-Zam. Inilah dia ilmu pengobatan mata yang tertinggi. Yang lain ada juga, guna aloe vera, guna daripada blueberry, menggunakan daripada seaweed, menggunakan spirulina. Itu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Tetapi yang paling tinggi ialah air Zam-Zam. Mineral yang ada dalam air Zam-Zam itu memang untuk perawatan mata. Tetapi kita kena teteskan, buat tetesan air mata, bukan tetesan obat mata, ya, untuk menerangkan mata daripada air Zam-Zam. Jadi itu saja, murah saja, masya-Allah. 5 liter 95. Ya Allah, 5 liter tu kalau tetes setiap hari, mau setahun pun tak habis bagiannya. Tapi kalau pergi beli dengan Pak Haji packaging macam ni, jual mahal balik pula dah. Jadi jangan beli yang sini mahal, beli saja itu, masuk tetes saja gitu bagiannya. Ingat itu kesimpulan yang pertama. Final pengobatan mata ialah air Zam-Zam. Tapi banyak orang bila kita sebut dia sepelekan, air Zam-Zam. Air Zam-Zam tu kan untuk diminum, dia masuk mata pula. Ya, kita kalau orang tu sudah masuk ke mata, apa niatnya? Niatnya untuk mata, dah wujud niatnya situ. Kalau dia tak sebut, aku niatkan untuk masuk mata, untuk terangkan mata, itu Allah sudah tahu, kata dia sudah niat untuk nak mendapatkan mata yang terang. Masya Allah, Masya Allah. Orang yang matanya itu gelap, matanya itu tak nampak, matanya itu blur, mata itu putih sebagainya, ya, cepat ambil daripada air Zam-Zam. Masya Allah. Namun begitu, kalau mata itu rabun, apa semua yang sirih, yang sudah jadi selaput itu, maka boleh ditambah dengan satu lagi, iaitu namanya View Spray. View Spray ini ialah daripada herba yang kita buat untuk spray, tapi bukan spray di mata, tapi dalam mulut atau dalam air. Dalam air kita minum atau dalam mulut terus kita minum. Ini namanya obat yang telah dihasilkan, alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan hidayah Allah. Pak Haji hasilkan ini dengan izin Allah, dengan pengetahuan yang dibuka. Masya Allah, pengetahuan ni Allah buka. Tak tahulah, ya, Allah Ta'ala itu dia fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala itu buat apa yang dia kendaki, dan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada Pak Haji khususnya dalam menerapi pesakit gunakan herba ni. Banyak yang Allah berikan, Allah dibukanya pembenaran pengobatan daripada herba, daripada mungkin setitis air sedikit daripada lautan ilmu yang begitu luas sebagainya, namun begitu bermanfaat sekali. Dan sekarang ni Pak Haji akan keluar nanti satu lagi obat untuk orang yang selalu mengadu sakit lutut, sakit pinggang, sakit apa semua. Pak Haji akan buat minyak itu lebih kurang macam OTS, tapi minyak ni lebih cepat daripada OTS pun dah on the spot dah. Ini on the spot juga kan? Bukan on the spot. Maksudnya cepat 3 kali ganda lagi. Dan kita balik ni nanti sapu Allah, dah, Allahu Akbar, subhanallah. Orang yang ngilu kaki tak boleh tidur kerana DM, kerana kencing manis, diabetes. Kerana diabetes ini, orang yang ngilu kerana saraf sakit di pinggang, sakit di paha, ini turun sampai ke lutut, di atas lutut, di bawah pelipat, sakit di tulang, di tepi tulang kering, sakit di perut betis sampai di buku lali, sakit di tumit, sakit di hujung jari, semua bismillah, sapu saja. Masuk minyak kat tangan, bismillah, sapu turun. Dah cukup, sekali cukup. Kemudian kita zikirlah, muji Allah, kita sembuh dengan izin Allah. Masya Allah, subhanallah. Tapi apapun kita pada hari ini, mari kita lihat
Mari kita lihat keupayaan yang Allah bagi kepada kita, itu salah satu keupayaan. Tapi cuba lihat yang kehebatan yang Allah berikan. Misalnya apa dia? Misalnya di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika jin Ifrit boleh mengatakan, aku boleh memindahkan istana Puteri Balqis sebelum kamu berdiri pada tempat dudukmu, maka berkata seorang yang daripada golongan manusia, Allah beri keizin padanya boleh memindahkan istana Puteri Balqis itu belum lagi berkedip dua matamu. Masya Allah, Masya Allah. Dalam obat pun macam tu juga. Jadi kita menelusi daripada pemberian-pemberian Allah yang berupa nikmat-nikmat Allah yang kita syukuri, dengan menjauhi syirik, menjauhi mentera, menjauhi daripada benda-benda yang boleh membawa kepada khurafat, dengan menegakkan akidah, dengan mengangkat tip nabawi, dengan membuang semua penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita ini. Kita istighfar pada setiap hari, kita mohon Allah mengampunkan kita, dan jalan ini boleh membawa kita menuju kepada keredaannya, insya-Allah. Baik. Jadi itulah untuk mata. Jadi mata ini juga kita boleh gunakan satu lagi omega 3, betul? Omega 3. Tapi mau tak kalau Pak Ji nak ajar satu ilmu yang jangan disepelekan, tapi dengar dulu ya. Ubat mata dengan mata. Ambil mata sapi. Cuba ambil mata sapi, dibakar dan makan mata sapi tersebut. Insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat terang dia punya mata tersebut. Jadi itu di antaranya. Wallahu alam. Baik, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Ini dia soalannya. Untuk mendapat keturunan lelaki, bagaimana caranya? Allahu Akbar. Keturunan lelaki, keturunan perempuan. Manalah Pak Haji tahu cara nak. Ini kan semua Allah bagi, laki-laki ke perempuan semuanya. Kita bersyukur saja. Dalam Quran tu diceritakan bagaimana cerita keluarga Imran ya. Keluarga Imran diceritakan macam mana mengharapkan anak lelaki, Allah datangkan dengan Maryam. Masya Allah, Masya Allah. Allah sebut sama anak laki-laki kah, anak perempuan kah, semua kita redha saja. Tapi tak bolehkah kita ikhtiar untuk dapat anak lelaki? Boleh ikhtiar, tapi yang menentukan itu adalah Allah, bukannya kita. Allah yang menentukan. Nanti kalau ada orang boleh tentukan, hebat orang tu. Tapi boleh kita coba. Anak lelaki menurut pengkajian, ini dalam pengkajian sains, tetapi apa pun jangan lihat kajian ini sebagai satu ketentuan mutlak. Mana ada makhluk berkuasa mutlak di atas dunia ni? Tak ada. Makhluk ni ada kuasa sementara. Jadi apa pun, jadi pegawai tertinggi kah, jadi menteri kah, jadi bapa presiden kah, jadi Perdana Menteri kah, semua itu kan sementara sahaja. Ya, hanya beberapa waktu dan beberapa detik saja, kemudian kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Baik, apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa bagaimana caranya dalam kajian sains. Kajian sains mendapati bahawa pokok pohon Eurycoma longifolia, pokok tongkat ali putih, mempunyai salah satu fasilitas dalam ilmu terapi, bahawa orang yang banyak minum daripada air pokok tongkat ali atau pasak bumi ini, banyak dapat anak lelaki daripada anak perempuan. 4:1. 4:1. 4:1. Berartinya 4 laki-laki, 1 perempuan. Betulkah? Jadi ini kita lihat, mereka uji kepada tikus. Tikus putih namanya mancit. Mancit tu tempat dia mencik tu. Tikus putih itu diujinya, diberikan mancit pula, diuji pada tikus putih. Tikus putih bukan tikus kecil tu, tikus putih. Diuji pada tikus putih itu, maka diberikan injection bagi kepada yang tikus jantan. Maka didapati bahawa anak yang lahir itu 4:1. Anak jantan lebih banyak pada anak betina. Itu tikus lah.
Jadi maka dengan sebab itu benar atau tidak? Nak tanya benar atau tidak, kena tanya kepada HPA. Sebab apa? HPA yang mengeluarkan kopi menggunakan pasak bumi. Apa pandangan Tuan Haji secara umum daripada anggota-anggota kita? Benar tak bahawa kebanyakannya anggota-anggota kita memiliki anak lelaki? Benar tak? Ada satu, saya terima kasih kepada Ustaz Irham di HPIC. Alhamdulillah, mudir kita, penolong mudir kita di HPIC yang mengantar apa? Mengantar. Dia kata, Pak Haji, ini ada satu foto anak. Foto anak. Oh, Masya Allah. Saya kata, kenapa lah Ustaz Irham ini dia hantar foto anak ni? Lepas tu dia hantar foto anak dulu. Dia bagi suspend. Dia bagi Pak Haji jadi suspend. Nak tanya, Pak Haji ni nak tanya dia ni sakit. Apa masalahnya? Tidak, dia kata. Kemudian anak ni Abi, katanya namanya Muhammad Radik Zain. Hush. Muhammad Radik Zain. Masya Allah, Masya Allah. Kan anak lelaki juga. Pak Haji kata, nama ni nama yang cukup besar. Nama ni nama menjadi bakal pemimpin. Pasal apa? Pokok Radik ni akar. Kalau tak ada akar, pokok mana boleh hidup. Jadi ni nama ni pun akan jadi nama besar. Pertama apa dia? Radik. Yang kedua Zain. Zain ni kalau kita tengok dinasti orang-orang Cina, orang Cina, Zain, Z-E-N, Zain tu satu empire yang besar, yang kuat dan sebagainya. Tetapi nak besar, nak kuat ni pertama kenalah kita menuntut ilmu, kenalah belajar, kenalah jadi pintar, kena hafal Quran, kena hafal hadis, kena boleh jadi pemimpin, kena ada tawaduk. Bila sudah ada semua syarat-syarat tu, jadilah. Tapi kalau tidak ada syarat tu, tak jadi juga. Namanya elok tetapi pendidikannya tak elok. Jadi sebab itu di HPIC di Merapi tu Pak Haji beri penekanan Al-Quran, belajar Al-Quran, hafal Quran, semua hafal Quran. Yang kedua, belajar tentang ilmu hadis, belajar tentang fikih, bagaimana fikih-fikih ini, belajar alim, jadi alim. Yang ketiga, belajar tentang ilmu tib nabawi. Tiap-tiap hari untuk pengetahuan kita bersama dah pun bermula dah. Pak Haji bagi kuliah online dekat pelajar-pelajar kita nu yang duduk di Merapi. Yang duk tengok Pak Haji, setiap hari mereka tengok Pak Haji. Anak-anak kita yang duduk di Merapi tu ikut kuliah. Nanti ketika mereka pulang besok boleh test. Mereka bolehlah bertanya. Nanti setanding dengan mak ayahnya. Taklah setanding di sudut pengetahuan tu, maksudnya setanding di sudut keupayaan sesuai dengan usia mereka. Mereka sudah mengenal. Nanti besok mereka faham. Kalau mereka sakit, mereka akan minta, ibu, bapa minta aku herba ini, aku sudah tahu cara nak gunanya, aku telah belajar di pesantren kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka akan belajar dengan pertanian. Mereka akan minima dalam masa yang terdekat ni belajar bagaimana peternakan ayam organik. Orang kata, macam mana nak hafal Quran? Dah kita hafal Quran, sebab tu kita memberi makan pakan ayam tu, kita hafal Quran. Ya, kita bukakan bacaan Al-Quran, mereka ikut nanti dia punya pembacaan itu. Anak-anak tidak jadi jemu, anak-anak tak jadi jumuk, tak jadi beku, tak jadi kaku, tapi anak-anak bergembira dengan Al-Quran sambil mereka belajar tentang ilmu tib, sambil mereka buat pertanian, jadi mereka akan jadi gembira, insya-Allah. Baik, kita berhenti sementara. Okay, kita sambung sebentar lagi. أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحسن
أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Jadi kita teruskan lagi dengan membaca soalan yang keempat. Assalamualaikum Tuan Haji, saya Arzan, Jakarta, Indonesia, umur 37 tahun. Mau nanya, ada penyempitan di saluran hidung sudah hampir 2 tahun. Kalau lagi kambuh hidung mempet tapi tak ada cairan. Sudah ke doktor, disahkan operasi untuk pelebaran saluran hidung. Apa herbanya Tuan Haji? Okey, baik, Masya Allah ya. Jadi saluran hidung itu jadi ketersumbat ataupun penyebaran salurannya itu. Jadi ini pertama sekali, jangan sekali buat operasi pada hidung ni, jangan. Ya, jangan. Kerana apa? Cara yang paling mudah ada ini gurah. Ini satu produk namanya gurah. Gurah ini gurah untuk pelebaran dan untuk keluarkan apa punya kita panggil apa, mukusa ni cairan gurah lah, macam gurah di Indonesia selalu guna gurah, tetapi dia bukan hanya gurah saja. Yang ini dia tujuan dia adalah untuk elak peradangan. Jadi kalau lah Amal Arzan dia boleh coba ini, Masya Allah ya. Jadi itu boleh kita gunakan. Baik, kalau duduk di Indonesia, bagaimana nak ambil sini? Kita masih belum lagi boleh keluar ya, ke negara belum boleh keluar, masuk dan sebagainya. Masih lagi dalam isu COVID-19 ini. Baik, macam mana ya? Dengar sini. Dengar, cara yang paling mudah iaitu kita membuat bagaimana obat untuk menghilangkan polip ataupun saluran di hidung kita ini. Cara yang paling mudah, dan kalau kita buat ni insya-Allah berjaya dengan izin Allah. Bukan hanya sekadar hilangkan polip ataupun penyumbatan kerana pelebaran daripada saluran di dalam hidung ataupun peradangan. Ini juga boleh digunakan untuk kanker hidung, untuk hidung yang sudah putus ini dan sebagainya, dan boleh guna untuk sinusitis juga boleh gunakan. Dan Pak Haji dah ajar banyak kali dah ajar dah. Pertama, ada 2 bahan saja digunakan. Yang pertama ialah ketan hitam atau pulut hitam. Ketan hitam. Ambil ketan hitam itu lebih kurang segenggam ya, segenggam, campur dengan daun sirsak dan durian Belanda. Ya, kalau Malaysia panggil durian Belanda. Ya, walaupun Malaysia tak masuk Belanda, kita masuk Portugis. Belanda itu pergi ke Indonesia, tapi ada durian Belanda, Adapun Indonesia panggil sirsak. Ambil sirsak itu, campurkan kedua-dua dengan beras ketan hitam, pulut hitam, segenggam itu. Daun itu ambil 9 helai. 9 helai ini ambil daripada pucuknya itu, hitung ya, 1, 2, 3. 3 atas itu ditinggalkan. Ambil 4, 5, 6, 7, 8 sampai dekat situ. Jangan ambil sampai ke bawah juga. Ambil daun tengah, daun pertengahan, bukan daun di atas, bukan pucuk, bukan daun di sebelah bawah. Ambilnya itu kurang-kurang boleh juga segenggam lah. Banyak juga tidak mengapa. Lagi banyak lagi bagus. Jadi kita rebus dalam 1,5 liter air, direbuskan. Kemudian selepas itu diuapkan. Ambil kain, ambil handuk, ambilkan tuala, letakkan di situ. Kita uapkan sampai kemudian kita, bahasa Indonesia panggil hirup uap. Bahasa Malaysia panggil menyedut, sedut uap itu. Sampai dia masuk ke atas ni, masuk ni, dibuatkan selalu, insya-Allah. Untuk sinusitis, untuk orang yang sakit kepala, selalu sakit kepala, itulah obatnya.
dan orang yang ada masalah polip ketumbuhan dalam hidung, dan orang yang ada masalah pelebaran jaringan isinya itu menyebabkan dia susah nak bernafas. Ya, Pak Haji boleh bayangkanlah kalau kita sudah nak bernafas melalui hidung yang tak boleh ya, nafas melalui mulut boleh juga, tapi ya Allah, bagaimana ya? Itu baru sedikit saja tu. Allah bagi uji macam itu pun sedikit saja, tetapi boleh rasakan. Jadi itu kita gunakan, insya-Allah ya. Okey, Bapa Ahmad Arzan ya, insya-Allah silakan gunakan dengan cara begitu. Jadi tidak perlu operasi, tak perlu operasi. Dengar Pak Haji kata jangan operasi, jangan operasi. Coba dulu, insya-Allah hilang. Kekerapannya buat saja seminggu 2-3 kali, seminggu 2-3 kali sampai sembuh, sampai hilang. Insya-Allah dia kambuh. Apakah dia kambuh semula? Tidak. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Tetapi jangan makan makanan yang ada alergik kepada diri seseorang. Kalau orang itu ada alergik cumi, jangan makan cumi. Kalau alergik dengan sotong, jangan makan sotong. Kalau alergik dengan kepiting, jangan makan kepiting. Kalau alergik dengan ketam, jangan makan ketam. Ketam itu kepiting, sotong itu cumi. Kalau ada masalah udang, jangan makan udang. Kalau sudah makan macam mana? Kalau sudah makan jangan tinggal anti-rat. Anti-rat itu antihistamin untuk hilangkan alergi. Kalau kita suka makan udang, makan cumi, makan ketam, makan kepiting, makan sotong, makan apa semua tu, datang gatal muka, cepat-cepat ambil dia dengan anti-rat. InsyaAllah hilang. InsyaAllah hilang dengan izin Allah. Baik, kepada soalan yang kelima. Assalamualaikum. Kenalkan saya ya. Oh ini sudah ya. Ini soalan yang sudah ini. Soalan sudah ada. Okey. Pak Haji pergi soalan yang lain lagi ya. Assalamualaikum Tuan Haji. Saya selalu sakit di bahagian dada sebelah kiri, bukan jantung. Sakit dada sebelah kiri ya, bukan jantung. Cepat-cepat beritahu bukan jantung. Melibatkan urat di bawah ketiak, belikat tangan kiri. Biasa berlaku apabila tersalah makan, terutamanya makanan yang banyak pengawet dan ajinomoto. Dan datang dan pergi. Ya, datang dan pergi. Macam hujan juga datang dan pergi. Okey, datang dan pergi. Kadang bila ambil kalsium atau ubat urat atau painkiller hilang. Ambil kalsium hilang. Oh ya Allah ya Allah. Juga kadang 2 kali boleh kepenatan kerja berat. Sakit akan datang. Maksudnya kalau kita guna kerja berat, sakit akan datang. Bila diurut dalam masa 15 minit akan hilang. Seolah simptom macam gout, tapi saya tiada gout. Saya juga mengidap darah tinggi 150-100 turun naik, kolesterol berangsur turun. Boleh cara saya? Oh ya. Masya Allah ya. Baik. Ini sakit, dengar di sini ya, beri ambil nota ya sebagainya. Yang pertama, kita kena ingat kalau ada sakit sebelah kiri, ni kiri, ni kanan ya, kiri ni jantung. Tetapi pergi tes jantung, dia kata tidak ada permasalahan jantung. Itu namanya penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular itu penyakit jantung lah Pak Haji. Ya, tetapi tidak lagi menampakkan kesan pada jantung, tapi sudah ada penampakan pada tekanan darah. Maka dia akan sakit di lengan ini. Kadang-kadang nak angkat ni pun kita tak boleh. Sakit di bawah ketiak dan juga sakit di tulang belikat sini. Tulang belikat sini. Tapi kalau di tulang belikat tu rasa seperti ditikam, ditusuk oleh kayu yang tajam, seperti terlekat sini, itu masalahnya stres. Itu namanya pohon stres. Pohon stres itu daun, buah, daun rimbunnya itu di kepala. Batangnya itu adalah di sini, di belakang ni, di tulang belikat ini. Sementara akarnya itu di pinggang. Kalau ada sakit kepala, sakit belakang ni, sakit belikat ni, sakit pinggang, menandakan itu pohon stres. Pohon stres. Jadi itu adalah di antaranya tekanan fikiran, macam-macam sebab. Allahu Akbar. Tekanan ini, Masya Allah. Sebab itulah kita
Ya Allah ya Rabbi, mohon ampun, mohon maaf dengan Allah, mohon ampun dengan Allah, minta istighfar pagi petang, pagi petang, pagi petang. Sebab ni lidah kita tu kadang-kadang kita cakap orang sakit hati, orang stres. Sebab tu Nabi kata kena jaga lidah itu, jaga lidah itu. Jadi oleh sebab itulah maka ini sebenarnya dia datang dari penyakit apa? Penyakit dia ialah kerana penyakit itu berasal daripada masalah tekanan darah tinggi. Itu dia. Dan cuba kita lihat ni, dia kata kalau ambil Ajinomoto sakit. Betul lah, Ajinomoto tu menyebabkan racun darah tingginya makin tinggi, makin sakit. Nah, kemudian dia kata kadang bila ambil kalsium atau ubat urat atau painkiller hilang. Betul lah. Kalsium tu apa dia? Sirih. Disirih. Ini Pak Haji nak cerita rahsia sirih. Sirih junjung, sirih yang orang makan sirih tu. Sirih tu dia sumber kalsium. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Kalsium itu banyak pada sirih, banyak kepada pokok kari poleh. Kari poleh itu daun kari. Antara sirih dengan daun kari, apa perbezaannya? Bezanya sirih daun dia besar, daun kari daun dia kecil. Daun kari daunnya hitam, sirih daunnya berkilat. Apa beza? Besar, kecil, hitam, berkilat. Allahu Akbar. Cerita pasal sirih saya dulu. Allah ciptakan dia besar. Kenapa daun sirih jadi besar? Kerana untuk mengambil cahaya besar daripada matahari. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian tahu tentang panel suria, panel daripada mengambil listrik daripada cahaya matahari. Ini kena tanya Kak Nah di Perlis tu, pakar bahagian panel listrik matahari. Pergi tanya dekat Kak Nah dengan Encik Gani, tu pakar dia. Kita kalaulah panel dia besar ni sebagai contoh. Ini katalah macam ni, panel dia besar ni, turun cahaya matahari ke atas panel tersebut, maka dia akan ambil cahaya itu, tukar jadi energi, simpan dalam bateri. Macam ni. Ambil daripada mana? Cahaya. Kalau kecil lah hasilnya. Kalau besar lah. Begitu juga daun. Daun itu adalah panel yang akan buat bateri dalam daun tersebut. Jadi daun sirih dengan daun kari, yang mana besar? Daun sirih. Jadi daun sirih itu lebih besar, mengambil cahaya. Bila dia ambil cahaya, lalu dia memproses dekat situ, maka dia pohonnya pula. Tengok, ini disebut makroskopik. Ini yang kita nak bercerita ni. Orang kata nonsense, dia tak faham, dia kata nonsense. Banyak orang ilmu, kerana dia tak faham, dia kata itu nonsense. Pak Haji banyak kali orang kata iris itu ilmu nonsense. Iris mana pula hitam-hitam mata sebagainya. Ya Allah ya Rabbi, kalau orang belajar iridologi, dia tengok mata hitam tu, dia tahu dekat kita tu kita sedang sakit kepala. Dia tahu sebab anemia in extremities. Masya Allah. Dia tahu kerana di situ ada arcus sinalis. Dia tahu itu ada cholesterol ring. Dia tahu semua itu sebagainya. Itu ilmu. Jadi begitu juga dengan orang meneliti pohon. Dia tahu. Dia tengok daripada pohon itu, setiap pohon macam kucing. Ada kucing yang jinak, ada kucing yang liar, ada kucing yang manja, ada yang kucing yang suka garu-garu orang. Sebagainya. Ayam macam tu juga. Harimau macam tu juga. Dia ada karakter kepada binatang. Pokok pun ada karakter juga. Cuba kita tengok pokok sirih. Sirih itu karakternya, batangnya itu menjala, merambat, mengikat dan sebagainya. Dia sama seperti orang kena kanker.
kanser, menjalar. Sebab tu sirih boleh digunakan untuk kanser. Baik, yang kedua apa dia? Sirih itu dia menjalar. Bila dia menjalar begitu, sifat menjalar, sifat lembut, kayunya mesti lembut-lembut. Kalau keras nak jalar macam mana dia jadi kaku. Dia boleh membelit-belit, itu dia lembut. Jadi berarti sifatnya sejuk. Dia ini menghilangkan panas. Dua, sirih itu baunya itu aromatik, menguatkan di sini, menghilangkan sakit di bahagian kepala. Sakit apa kepala ni? Sakit darah tinggi, tekanan darah tinggi. Dia sakit kepala sebab apa? Darah tinggi. Jadi bagaimana cara nak hilangnya? Kena cari sesuatu yang bersifat aromatik. Apa dia aromatik itu? Daun sirih, bersifat dingin. Jadi oleh sebab itu bila kita gunakan sirih, alhamdulillah. Jadi dengan sebab itu sirih itu dia menangkap cahaya, energinya tinggi, dia ada kalsium yang tinggi. Kalsium tu kan ubat untuk apa? Untuk darah tinggi. Kalsium boleh ambil daripada bagai-bagai bentuk dia untuk tulang. Tulang jadi kuat ni dengan adanya kalsium. Ayam tu kalau kita nak buat makanan ayam, mesti masukkan serbuk kalsium. Dikalsium fosfat itu daripada haiwan. Kita buat kalsium daripada makanan ayam ni buat daripada apa? Daripada kulit telur ayam. Kulit telur ayam, kulit telur itik jangan dibuang, tapi di mesin dia jadikan bubuk, dijadikan serbuk, kerana itu adalah makanan ayam yang paling pas untuk supaya ayam tu jangan patah kaki. Ayam itu kuat, ayam tu sihat, ayam tak kena darah tinggi. Betul ke ayam tak kena darah tinggi? Ada ayam yang ada darah tinggi? Ada? Macam mana kita nak tahu ayam yang ada penyakit darah tinggi? Tuan, kalau orang tu ada darah tinggi, kalau ayam tu ada darah tinggi, dia tak boleh dimakan oleh orang yang ada darah tinggi. Cuba kita ambil ayam yang diternak secara komersial. Ya, bila ayam diternak secara komersial, kalau kita bagi kepada orang yang ada darah tinggi, yang pertama dia akan menyebabkan alergi. Atau orang yang tak ada darah tinggi pun, anak-anak dia akan jadi kita punya alergi. Ayam itu banyak daripada sumber-sumber makanan yang boleh menyebabkan berlakunya tekanan darah tinggi. Bukan kambing. Kambing ada omega 3. Ini banyak pengkajian yang tak betul ni. Kambing ada omega 3 untuk turunkan darah tinggi. Ayam itu yang mendatangkan darah tinggi. Yang telah kita bincangkan dahulu, nanti kita buat perbandingan ayam dengan kambing, dengan sapi, dengan daging babi. Masya Allah, kita akan mendapati bahawa daging yang terbaik adalah daging kambing. Ayam tu pun daging kambing, daging sapi, daging ayam. Bawah sekali itu yang diharamkan dalam agama ialah daging babi, kerana dia mempunyai banyak kerosakan kalau kita ambil bagiannya. Masya Allah. Orang-orang yang tak suka kepada Islam, mereka cuba nak mengangkat. Mereka cuba untuk menghina agama Allah. Jadi Masya Allah. Ya, sebab itu kita pegang sungguh-sungguh dengan agama Allah ini. Jangan lemah. Jangan rasa kita ini kecil, jangan rasa kita ini lemah. Sebab itu mereka ni, kejahatan mereka dengan agama ni juga perlu kita lihat. Ya, di mana bila kita kata hari Jumaat itu hari mulia kepada umat Islam, hari Jumaat adalah hari pengulu hari Jumaat itu hari kita pergi solat Jumaat. Mereka nak istihar hari Jumaat itu adalah hari makan babi. Bolehkah begitu? Boleh begitu. Bagaimana orang beriman boleh dengar begitu relax, tidak ada rasa marah dalam hati? Masya Allah. Sengaja-ngaja mencela agama, ya, itu yang sebagainya. Cuba apa yang Pak nak sebutkan begini ialah kita tengok, ya, iaitu daun sirih boleh digunakan untuk tekanan darah tinggi.
Sebab itu kita boleh gunakannya itu khususnya ya, kita gunakan itu adalah untuk nak menghilangkan sakit di bahagian dada kiri dan sebagainya itu. Sakit ni bagi yang bertanya ini, kita boleh ambil kapsul sirih. Kapsul sirih insya-Allah. Dan kapsul sirih ni boleh kita bagi kepada orang yang mempunyai permasalahan bukan hanya takat darah tinggi, tetapi yang mempunyai permasalahan saraf. Pokok sirih itu kan menjala-jala merambat dia seperti saraf. Itu sangat-sangat baik kita ambil insya-Allah. Dan kalau untuk kolesterol, kita guna Human Growth Hormone HGH. Itu adalah yang terbaik. Masya-Allah ya. Baik, alhamdulillah, kita pergi lagi kepada soalan-soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Tuan Haji, mohon bantuan untuk penderita paranoid. Paranoid. Ini paranoid ni dia rasa sakit, dia macam sakit jiwa lah juga ya, sakit perasaan. Ya, apa yang harus diberikan dan bagaimana terapi orang yang ada paranoid ini? Masya-Allah. Pak Haji dah sebutkan ada 2 herba yang kita gunakan sejak pada zaman dahulu sampai sekarang untuk rawatan sakit jiwa. Apa dia? 2 herba yang lama. Ada 1 herba baru. 2 herba lama dan 1 herba baru. 2 herba lama dulu pertama sekali kita gunakan untuk menghilangkan masalah sakit jiwa ialah syak catalyst. Memang benar, memang meringankan, memang melapangkan perasaan, ingatan, tekanan, stres, beban yang ada dalam pemikiran seseorang bila kita ambil syak. Kemudian kita juga telah berjaya mengolah daripada 5 purut, jeruk purut yang dicampur dengan garam hitam dicampur, itu namanya produk ialah Deep Sea. Alhamdulillah, memberikan ketenangan kepada kita, Deep Sea. Dan akhir sekali maka kita telah berjaya untuk menghasilkan satu lagi produk yang dinamakan HGH. Namun begitu, Pak Haji nak sebutkan ada satu lagi yang barangkali kita terlepas pandang, iaitu kopi kacip Fatimah. Untuk masalah paranoid, untuk masalah kejiwaan, untuk masalah depression, untuk masalah anxiety, untuk masalah. Ambil kopi kacip Fatimah. Satu hari itu ambil 3 kali ambil. InsyaAllah sembuh dengan izin Allah. Kalau kita mau guna AGS, silakan. Kita mau guna syak catalyst, silakan. Kalau kita mau gunakan Deep Sea, silakan. InsyaAllah. Tapi Pak Haji nak buat suatu perkara, iaitu bagi ibu-ibu, maka terbaik kalau sekiranya daripada kita gunakan kopi kacip Fatimah. Kopi kacip Fatimah ni Masya Allah, satu inovasi, satu produk yang dibuat khusus untuk ibu-ibu, supaya bila sudah sampai usia menopause 40 tahun ke atas, ketika tulang kita tak kuat, ketika estrogen kita kurang, ketika kulit kita mula mengendur, supaya pada ketika itu kita boleh survive. Kita mempunyai kekuatan fikiran, mental, tidak lemah, tidak rasa lesu, tidak rasa terpuruk ke belakang, tidak rasa sensitif, tidak rasa anxiety, tidak rasa paranoid, tak ada rasa apa. Ambil apa? Ambil dia adalah kopi kacip Fatimah. Itu yang dibuat. Ambil berterusan, insya-Allah kulitnya menjadi cantik, wajahnya menjadi bersih, dia jadi gembira, dia ada impian. Dia tak jadi lemah, dia tak jadi terpuruk, dia tak jadi malas, dia tak jadi hilang semangat, dia tak jadi kecewa, dia tak jadi duk fikir aku ni besok nak mati. Dia tak fikir begitu. Tapi bukanlah tak fikir nak mati ni kena fikir. Tapi dia tak jadi penyakit tu. Penyakit dia kalau kita fikir nak mati, buat banyak ibadat, alhamdulillah, syukur, itu yang kita nak. Tapi dah fikir nak mati tapi ibadat tak ada. Dia tak buat amal ibadat, dia jadi malas, dia jadi ya Allah, dunianya gelap semata-mata. Jadi inilah yang Pak Haji nak sebutkan. Jangan lupa kopi kacip Fatimah. Ingat sampai kapan-kapan.
Ini adalah resep khusus pada ibu-ibu dan pencapaian produk kita, khususnya untuk umat ini, insya-Allah. Kalau di barat mengambil hormon replacement terapi HRT yang berkesudahan berpenghujung dengan berlakunya kanser, maka kita mengemukakan satu herba yang memberi sumbangan kepada hormon estrogen kepada ibu-ibu ketika masa usia itu sudah makin kurang hormon estrogennya, tidak mendatangkan kanker, malah menjadi pencegah pada kanker. Jadi kita jadi makin sihat walaupun tua, segar di usia senja, boleh buat amal ibadat, tak perlu duduk ketika nak solat, boleh berdiri, fikirannya tidak lupa, ingatannya kuat dan dia jadi sihat dan sihat, insya-Allah. Itulah kopi Kacik Fatimah. Orang lelaki jangan minum. Orang lelaki tak boleh minum. Tak boleh. Estrogen tu kalau lelaki minum jadi macam mana Pak Haji? Tak boleh. Dia jadi perempuan pula. Kita tak mau di akhir hayat dia pula. Daripada waktu muda dia jadi badannya bagus, sihat, kuat lelaki. Tapi bila dah usia tua, kerana kita dah bagi dia minum kopi Kacik Fatimah, dia jadi makin perempuan pula dah. Makin tua makin perempuan. Makin tua makin perempuan. Aduh. Ini pun masalah jugalah. Masalah kalau dia jadi begitu. Kerana hari ni pun macam tu juga. Laki-laki pun Allah, mulut dia macam perempuan. Kerja gosip. Allah. Bukan semua perempuan suka gosip. Tak. Perempuan-perempuan yang beriman tidak. Perempuan-perempuan lain-lain jauh-jauh, orang jauh-jauh. Ya, sebagainya. Jangan gosip-gosip. Jaga lidah. Jaga amal ibadat. Belajar. Menuntut ilmu. Dengar kuliah. Cerita kuliah kita kepada orang. Buat apa nak cerita pasal orang? Duk cerita pasal orang ni, habis masa saja. Baik zikir dapat pahala, cerita pasal herba ni juga boleh memberikan manfaat kepada ramai saudara-saudara kita. Masya-Allah. Baik, kita ada sikit soalan lagi. Soalan seterusnya, banyak kopi saya minum keluaran syarikat lain tak sesuai, selalu pening. Yang mana sesuai untuk saya? Saya pernah cuba radit merah pun pening. Apa patut saya ambil untuk badan sihat usia 50-an? Minum kopi apa pun pening. Minum kopi HPA pun pening juga. Nak buat macam mana ya? Cuba radit merah pun pening. Apa patut saya ambil untuk badan sihat? Jadi kalau minum kopi tak boleh, dia jadi pening. Jadi dia nak minum je kopi, nak bagi jangan pening. Apa yang mesti dilakukan? Okey, yang pertama kita kena begini, alah bisa tegar biasa. Alah bisa tegal biasa. Hafal itu. Alah bisa tegal biasa. Alah bisa tegal biasa. Artinya apa? Kalau selalu sering-sering dilakukan, minum sekali sikit dulu. Hari yang pertama, bulan yang pertama, ambil satu secangkir yang kecil saja. Minum. Biar badan kita itu sudah mula terbiasa. Kemudian lagi minum. Sampailah kita boleh minum. InsyaAllah. Sihat. Jadi kalau usianya dah 50-an ni, Pak Haji cadangkan kopi Kacik Fatimah. Tapi jangan banyak-banyak lah, ambil sikit-sikit dulu. Cantik packagingnya juga cantik. Masya Allah. Itulah. Kalau nak buat jualan, itulah yang paling bagus. Dan sekarang banyak produk-produknya yang Pak Haji buat bukan bentuk papan lagi, tapi dalam bentuk posh. Ya, bentuk posh. InsyaAllah ya, boleh. Seterusnya, Assalamualaikum, nak tanya apa rawatan untuk depression dan anxiety, kadang-kadang nafas pendek dan tak ada masa sembelih. Ini telah pun Pak Haji sebutkan. Depression, anxiety ini yang pertama ialah kena keluarkan dulu bayangan-bayangan buruk, cerita-cerita buruk, rekod-rekod buruk, helayan-helayan buruk, tulisan-tulisan dari buruk kita keluarkan dulu. Mesti bersama dengan orang yang positif, mesti bersama dengan orang yang tak mau cakap semua ni. Mesti dengar ayat suci Al-Quran, mesti dengar kuliah-kuliah agama, dengar mengaji bertauhid, fikir tentang kebesaran Allah, fikir tentang cinta Rasul, bagaimana kita nak meraih cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak zikir dan kita kena fokus, betulkan kembali minda kita, hidup kita, fokus kita. Apa matlamat hidup kita di dunia ini? Bukan untuk duduk di dunia ini. Dunia ini hanya sementara saja, tapi matlamat kita yang sebenarnya ialah untuk akhirat. Maka kita bersiap sedia untuk akhirat tersebut. Pada ketika tersebut baru kita ambil herba yang Pak Haji sebut. Ada 4 herba. Yang pertama ialah syak ketelis. Yang kedua kita ambil daripada
Deep Sea. Yang ketiga baru kita ambil kopi Kacik Fatimah. Yang keempat barulah kita ambil daripada AGH dan kopi Kacik Fatimah. Kita ambil begitu, insya-Allah. Baik, terima kasih semua atas sokongan, atas dukungan sampai hari ini. Pak Haji masih lagi memberi kuliah. Maaf tadi awal-awal tadi memang nak pergi buat kuliah, terus langsung di awal-awal tadi nak pergi, nak keluar awal-awal tadi ni, tapi tak jadi pula, ada masalah pula. Tak sampailah hari ni dekat pulau ni, duduk dalam bangunan ni sajalah. Tengoklah, insya-Allah sikit masa lagi kita akan buat penggambaran di pulau-pulau, di bukit-bukit, di sawah-sawah bendang, di gunung-gunung, bagi kuliah supaya taklah jemu sangat. Tengok muka Pak Haji ni setiap hari duk tengok ini macam mana. Ada yang mula tanya eloknya keten itu, nak beli keten pula. Orang cerita pasal herba, dia nak beli keten. Orang pakai baju baru, dia kata baju baru pula lah Pak Haji hari ni sebagainya. Orang so dengar ilmu yang Pak Haji cakap tu, bukan tengok baju Pak Haji pakai, bukan tengok kertas kat belakang tu. Masya Allah, macam-macam. Tapi tak apalah, asal bahagia, buatlah apa saja. Buat asalnya, jangan lupa minum kopi Radik Mas Cawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, yang telah